Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat Bola episod 142. Saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya Izzy Nazri. Selamat kembali. Terima kasih. Amin balik rindu sekali. Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu mesej. Kau okey ke tanya kan. Okey, alhamdulillah okey. Kembali pulih alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jufri juga bersama kita dan juga Amir untuk minggu ini. Dan minggu ni kita nak cerita dua subtopik. Macam biasa aku rasa going forward pun kita tak nak penonton kita boring. Maksudnya satu topik kita nak panjangkan sangat pun tak boleh sangat kan. So aku cuba bawakan part 1 dengan part 2 lah. So part pertama ni kita nak cerita pasal Sarawak United. Okay. Semua orang tahu kejadian sebelum ni ataupun minggu lepas lah, Sarawak United ada mengalami masalah tunggakan gaji. Aku rasa bukan pertama kali lah. Masalah normal Malaysia, bola sepak Malaysia. Bola sepak Malaysia normal. Tapi untuk Sarawak United tak salah aku ini tahun lepas dah ada. Tahun lepas ada. Hujung tahun lepas. Korang punya favourite centre back in the case. Betul. Taylor Regan. Ya, sampai hantar notis tuntutan 2 bulan setengah. Dan juga 4 bulan. Yang first punya. Yang mana? Yang first punya 2 bulan setengah. Yang ni diserang tahun ni 4 bulan. Okey, kalau kita tengok kat sini PFAM, Persatuan Pemain-Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia, mendedahkan mereka telah menerima laporan daripada beberapa pemain Sarawak United. Benda ni meletup sebab itulah ada laporan lah mengenai isu tunggakan gaji pemain yang pada ketika ini sudah memasuki 4 bulan. Okey, ini quote dia, pada 14 Jun yang lepas, pihak PFAM telah mula mengeluarkan notis kepada Sarawak United untuk tuntutan tunggakan kepada pemain yang telah melakukan aduan. Notis susulan tersebut diberikan kepada Sarawak United pada 8 Julai yang lepas. Walaupun telah menerima respon balas daripada pihak kelab untuk melunaskan tunggakan gaji, namun sehingga kini tunggakan tersebut masih belum dijelaskan sepenuhnya, kata PFAM. Macam mana Izzy? Isu yang tak sudah-sudah. Okey, terpaksa jugalah berbual kan. Pasal memang aku rasa untuk episod pasal tunggakan gaji aku 7 episod kot. Ada 6 ke 7 episod lebih kurang. Lebih tu lah sampai PFAM nak kena masuk campur. Dan aku difahamkan juga ada wang yang telah disalurkan untuk daripada MFL sendiri. MFL kena bagi. Itu adalah wang berkaitan dengan hak penyiaran untuk pasukan Sarawak United kan. So dengan duit tu untuk membantu bayaran gaji tersebut lah. Itu pun tak cukup kan? Tak cukup kan? Tak cukup lah kan. Kalau ikutkan diorang dapat bayar sikit dulu, tak salah aku. Okey, sebab kalau kita tengok kat sini, ketika dihubungi oleh media Sarawak, Presiden Sarawak United Datuk Posa Majais menjelaskan pembayaran gaji kepada para pemain dan jurulatih akan dilaksanakan setelah mendapat dana daripada pihak tertentu. Tapi pihak tertentu tu kita tak tahulah. Dia bila guna perkataan dana ataupun peruntukan yang belum diluluskan tu, kita tahu daripada mana lah basically. So saya akui memang ada ni, dia cakap saya akui memang berlaku tunggakan gaji yang melibatkan pasukan belia, presiden dan skuad senior. Okey, persoalan kat sini, kalau siapa-siapa kat luar tu tak tahu siapa Datuk Poja Majais ni yang menjawab persoalan ni. Beliau adalah Presiden Pasukan Sarawak United. Beliau juga adalah Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia. So sebagai seorang yang ada jawatan dalam Persatuan Bola Sepak Malaysia, apa orang kata, clash of interest lah. Sebab bila ada masalah dengan Sarawak United, bila kau berada di FAM, benda tu macam mana kita nak tentukan kan? Mesti ada clash of interest ataupun pertembungan, konflik of interest. pertembungan kepentingan lah bersama pasukan Sarawak United. Dan ini bukan pertama kali, macam korang cakap tadi, ada kes apa? Ada yang pertama kali masa tahun Taylor Regan. 10 bulan lepas lah. Ya, Oktober, berita tu aku baca Oktober 2021. Mengatakan yang Sarawak United berdepan dengan masalah gaji, tetapi berjaya diselesaikan tunggakan tersebut. Itu pun selepas ada 2 pemain importnya yang menghantar notis untuk buat tuntutan gaji selama tempoh 2 bulan setengah. So tapi benda tu berjaya diselesaikan. Tahun ni lagi sekali skrip yang sama berulang. So macam aku cakap tadi, Amin ada mention mengenai dana peruntukan. So aku boleh tahulah duit tu daripada mana. Yang kita akan bincangkan kejap lagi lah. Kenapa man, bagi kau lah, tak ada lagi audit dari segi bajet ataupun akaun Sarawak United? Sebab benda bukan pertama kali dah jadi.
Okay, kita kena tengok balik waktu kita soalan kau tu kita boleh question balik. Maksudnya lesen club lah. Macam mana orang boleh dapat lesen club tu kan? Sarawak United diberi lesen kebangsaan bersyarat, iaitu dia harus menyerahkan pembayaran atau bukti penyelesaian atas hutang tertunggak terhadap LHDN. Ini yang last. Ini last tahun ni lepas Ini tahun lepas punya. Kepada pelaksanaan kelab MFL selewat-lewatnya 20 November. Itu satu kes. Jadi kita boleh tengok benda ni memang ada isu. Satu, kita tak tahu adakah mungkin sebab itu kedudukan kelab presiden ini ialah orang tertinggi di dalam FM ataupun ialah kalau ada situ itu yang Amin cakap tadi, clash of interest tu kan, conflict of interest tu kan, sebab orang besar macam ni, and then MFL sebagai pengelola nak ban pun susah. Jadi nak menjawab soalan tiada audit tu, aku rasa tiada lah. Simple as that lah. Tapi tahun depan, kita tengok tahun depan Liga Malaysia akan ada satu liga utama saja. Ini yang ada persoalan daripada sesetengah orang dan sesetengah wartawan, media ataupun peminat mengatakan pasukan macam Sarawak United ni dah bersedia ke untuk berada di Liga Utama satu? Apa persediaan MFL jika berlaku benda ni musim depan di Liga Malaysia? Sebab kita tahu sekarang ni dah ada ban ataupun disekat untuk tanda tangan pemain import, pemain-pemain. Tapi aku pun tak pasti sejauh mana benda tu. Tu satu. Lepas tu adakah Yalah tahun depan 18 pasukan Last lah untuk ada last adakah klub ini akan disingkirkan terus macam Perlis ataupun tidak boleh bertanding sebab atas isu kewangan yang seperti ini? Tapi macam mana Zuf, kau tengok situasi macam ni yang masih kabur, ataupun kau rasa macam mana, patut singkirkan terus ataupun kau rasa diorang ni patut 3 tahun kena ban, tak boleh sign langsung pemain, bukan setakat pemain import, pemain tempatan pun tak boleh guna je apa yang ada. Okay, first kali isu ni bila kita kawan-kawan semua dah sebut pasal berulang kali kedua terjadi adalah untuk aku straightforward. Aku takkan salahkan Datuk daripada apa tadi? Poja tu Sarawak United. Bukan aku tak nak salahkan, kita dah tahu dia bermasalah. Untuk aku kes ni simple straightforward. Aku minta maaf, aku cakap regulator lah. Regulator dia yang enable benda ni. Betul. Sebab apa aku cakap kesalahan tu terletak kepada mereka, regulator. Bila kau memberi peluang kali kedua benda ni terjadi, as simple as this. Kalau terjadi kepada Perlis, terjadi kepada Melaka, Sarawak United 2 kali you kasih chance, berulang lah. Pasukan lain akan dapat kali kedua. Betul. Orang tu macam bahasa kasar, orang tu boleh dulu. Benar. So regulator kena memainkan peranan nombor satu lah. Aku ni tak adalah pandai sangat, tapi cuma aku rasa dah banyak, sebenarnya dah kali kedua jadi dah banyak pasukan jadi. Aku rasa as simple cadangan, okay, ada audit dan sebagaimana yang korang explain ni very very detail untuk aku. Okay, kita faham MFL, dan in fact bila ada detail pun korang masih question lagi. Untuk aku as simple as suggestion lah, tak payah bayar pun lah suggestion aku ni. Kalau ni kan, setiap pasukan bertanding tak ada letak satu bond ataupun bank guarantee ke? BG kita panggil. Kalau dalam perniagaan, bank guarantee di mana kau memang bila kau nak bertanding kau kena letak at least katakan based on calculation of that team, dia kena declare katakan 2 bulan, sebulan gaji katakan 100,000. So dia kena letak bond ataupun bank guarantee 300,000 bersamaan dengan 3 bulan. So lepas 3 bulan kalau player tu memang dah report 2 bulan tak dapat gaji, pakai bank guarantee tu untuk bayar gaji dan singkirkan. Bagi akulah, mungkin aku cakap senang cakap, tapi itulah regulator, you need to play your part. Sebab benda ni dah tapi ada pula isu yang mengatakan macam sebagai regulator, diorang ni patut kesian sebab diorang ni semua bergaji. Nanti diorang nak pergi mana kalau kita ban pasukan ni ataupun ni. Apa kau punya respon? Ataupun kau rasa macam lebih elok diorang ni pergi buat kerja lain daripada duduk sini jadi mangsa? Ataupun kau rasa macam mana, kena selamatkan pasukan-pasukan ni sebab yalah MFM memerlukan pasukan-pasukan ni? Cara dengan memban pasukan ni lah menyelamatkan Liga Bola Sepak kita. Maksudnya tahun depan player-player yang mungkin dia akan sengsara, mungkin senang cakap, tapi memang ada sikit lah dengan cara kita tak bagi dia masuk lagi pertandingan macam Sarawak United. Mungkin tahun ni akan terkesan kat player, tapi tahun depan kelab tu dah tak ada. So dia tak ada memberi harapan palsu lagi kepada player-player. Macam tahun 2023 ni kita akan bayar
Dana pun kita dah ada. Berulang. Dana 8 bulan pula. Dana pun kita ada. Tapi dia tak cakap dana pun ada dalam kurungan 2 bulan. Sampai Februari je dana tu ada. Dia tak cakap. So bagi aku regulator kena mainkan peranan lah. Kena tegas lah. Benda simple je. Tapi aku suka kau punya idea bond tu BG. Tak benda is good lah. Tak ada, bukan good idea pun man. Sebab business macam tu. Kalau Yalah, kau basic dia lah. Basic Betul. kalau kau berniaga dengan lagi-lagi dengan franchise business ataupun kau ada ambil barang dengan supplier, memang benda tu. Bila dia akan pegang kau 2 bulan punya bank guarantee atau bond, kau tak boleh bayar, it's okay. Tapi bank guarantee tu dia ambil. So lepas tu out you go. Lagi satu, sorry nak tambah sikit, regulator is simple je. Kita ada macam mungkin korang kena belajar pada bank kot. Hari ni aku memang nak hantam regulator je. Tengok bank macam mana dia tengok credit history 10 bulan yang lepas. Izzy sampaikan tadi, orang kata tukang dah ada masalah hutang dia dah ada. So kalau kau tengok dalam situasi kris pun memang dah ada X dah. Tapi kau membenarkan lagi orang tu bertanding. Apa Di alasannya? bawah pengurusan yang sama. Ya, apa alasannya cuba diberikan? Si Chris tak ada osak. Tak boleh download. Siapa yang dia punya officer of credit? Sitos. Approval ni semua. Kan? Okey, penganjur Liga Bola Sepak Malaysia yang disebut oleh Izzy tadi, Malaysia Football League MFL telah membuat keputusan untuk menyalurkan sejumlah 100,000 bagi membantu pemain dan pegawai Sarawak United yang mengalami masalah tunggakan gaji. Berdasarkan laporan yang MFL terima daripada PFAM, Barisan Ahli Lembaga Pengarah MFL semalam setuju sebulat suara untuk mengambil tindakan segera memotong dana hak penyiaran Sarawak sebanyak 100,000 untuk disalurkan kepada pemain dan pegawai yang mengalami masalah tunggakan gaji. Pembayaran kepada Sarawak United yang terlibat akan disalurkan kepada Persatuan Pemain-Pemain Bola Sepak Profesional melalui PFAM senang cerita. Justeru MFM mengarahkan Sarawak United untuk menyelesaikan masalah ini dalam tempoh 14 hari berkuat kuasa hari ini. Seandainya gagal berbuat demikian, tindakan susulan akan diambil, di mana kemungkinan slot bertanding di Piala Malaysia tahun ni tidak akan diberikan. Okey. Warning je lah macam biasa. Biasa warning je lah. Kau rasa Yanzi, MFL berlaku adil tak dalam tindakan dalam tindakan yang dibuat kan? Okay. Apa hukuman yang setimpal ni? Okey, kalau tadi kau ada mention reaksi kesian kat pemain lah apa semua. Kalau nak cakap pasal kesian tu, sebenarnya MFL dah kesian kan dah sebelum ni. Kita dah pernah tolong dia sebelum ni masa mereka berhadapan dengan masalah gaji, masalah gaji. Tapi mereka berjaya selesaikan, tiada tindakan susulan yang diambil. Kemudian tahun ni jadi lagi sekali benda macam ni. MFL salurkan 100,000. Pada aku, sampai bila nak bagi suapan pada aku MFL adil. Bergerak dengan lebih. Pada aku MFL dah kali ni dia Betul nak potong sikit. Apa? Sebab bila aku jadi orang kata terpanggil bila kau sebut perkataan kesian. As a regulator, bila kau ada perasaan kesian, kau jangan jadi regulator. Tak, maksud aku pasal Amin ada mention adakah MFL bersikap adil. Aku rasa dia dah cukup adil lah kali ni pasal mereka telah dikesiankan yang sebelum ni. So walaupun kesian tu kita kecam, tapi bila kita cakap pasal regulator, langgar aja habis. Betul lah. Itu saja. Itu peranan regulator. Tapi bila kau kasih can, kau ada ni, kau kesian, maknanya orang kata pemegang taruh yang lain pun ada dalam buat keputusan tu. Tapi at that time tidaklah begitu besar sebegini sampai 4 bulan dan tidak perlu MFL bantu ketika itu. Sorry, yang tu aku kena betulkan sikit lah. Okay. Menurut aku menurut berita harian, gaji tunggakan Taylor Regan yang laporan 17 Disember, tunggakan gaji dia 4 ke 5 bulan. Dan itu yang mengheret dia, dan itu yang Taylor Regan ada baki kontrak 1 tahun. Kita baca berita harian Oktober, dia baca yang Disember, dia lah yang latest punya. Alah. Okey. Lepas tu? Itulah 4 hingga 5 bulan. Jadi memang diorang ada pattern. Tapi ketika itu MFL tidak menyalurkan apa-apa. Tak ada kan? Jadi mereka berjaya menyelesaikan sendiri, betul? Tapi tak juga. Kalau kau tengok hari ni masih lagi ada tertunggak. Ya, sebab kalau ikut statement daripada FM, tunggakan gaji bukan isu baru. Itu statement dia. Untuk Sarawak United. Tak, dia macam ni, pengurusan yang sama tau. Yang buat hal dulu pengurusan yang sama. Macam Juf dah cakap tadi, kau dah ada history ataupun sejarah lalu. The best thing is bukan setakat history tahun lepas. Tak salah aku,
betulkan kalau aku salah lah, aku tak tahu betul atau tidak. Sarawak United ni adalah bukan pasukan original Sarawak. Betul. Sarawak United Betul. ni adalah pasukan Selangor United. Tak salah aku. Dan sebelum Selangor United, pasukan Sarawak yang original pun dah ada masalah. Betul. Cuma aku tak tahu adakah ini pengurusan yang sama. Kalau pengurusan yang sama daripada Sarawak to Sarawak United, maksudnya dia punya sejarah tu bermasalah daripada dah 3-4 tahun dah. Yelah, kalau tukar Pengurusan yang Sarawak sama. Villa pun sama jugalah. Kan. Itu sebab tu Sarawak City ke? bagi aku Tadi juga masalah. bagi aku tak Ada Sarawak City. Kuching City. tapi bagi aku jangan bagi peluang kepada pengurusan yang sama. Sebab bagi aku, kalau kau nak bagi peluang, kau bagi peluang kepada pengurusan yang baru, yang fresh, untuk mengendalikan benda ni. Tapi kalau kau still bagi benda yang sama, Bagi. Sebab naik presiden. siapa? Oh, okay. Tapi itulah kita Datang surat ni kat kau ni. okey. Dah lama tak masuk, dah tahu bantai tu. Okey, pemain import Sarawak United, Boris Kok, daripada Cambodia, mendedahkan keperitan yang dihadapi oleh pemain pasukan itu setelah 4 bulan tidak menerima sebarang gaji seperti yang didedahkan. Ada yang dihalau keluar dari rumah kan? Itu yang kita diberitahulah. Quote dia, memang betul Sarawak United tidak membayar semua pemain dan kaki tangan sejak 4 bulan, dan semua pemain masih mengekalkan tingkah laku profesional dan motivasi mereka dalam bermain setiap perlawanan. Keadaan sangat sukar buat semua orang. Tiada wang untuk bayar rumah, untuk bayar makanan, untuk bergerak dengan kereta dan menanggung keluarga. Semua orang menderita, tapi kami tidak pernah bercakap dalam media kerana kami menyayangi peminat Sarawak United dan Sarawak lah. Kalau kau dalam posisi sebagai pemain lah, apa yang kau akan buat dalam situasi ni, ataupun apa yang kau boleh buat sebelum ni? Aku rasa tadi pun kita ada bercakap tadi pasal berkenaan clause berapa lama untuk kau activate the clause. Artikel 8 ke artikel berapa lah untuk. Tapi tak ada orang minat dia. Tak ada orang minat. Tak ada minat. Sarawak United punya pemain saya. Kalau macam Pahang apa semua dah kena dah. Betul. Aku rasa that's correct juga. Bila kau cakap macam tu, dia mengingatkan kepada Sandro da Silva punya case juga. Datang balik and then Elavraseng kata tak nak you. So dia terus retire je. Tapi kalau aku di situasi yang macam kau cakap tadi tu, aku rasa kau kena act fast lah. Aku rasa kau kena act fast. Adakah ni salah pemain juga untuk membiarkan sampai 4 bulan? Kita tak tahu juga apa janji manis yang ditabur. Sebab Sandro pun cakap perkataan yang sama, janji manis. Kalau kau tengok Telegram pun dia kata janji manis. Janji manis maksudnya nak Dia kata jangan risau, you stay je, nanti kita bagi bonus je kalau you menang. maknanya sampai nak kira gaji 4 bulan nak bayar 8 bulan lah. 8 bulan kan dia campur bonus ke kan. Itu yang sampai diorang jadi naib juara. Untuk promoted season ni lah. Tapi silap lah, sebab diorang dah tahu memang masalah apa. Usually kalau macam ni lah kan, kita bila dah tak ada option kadang kita mungkin bergantung mengharap benda tu. Faham. Jadi aku Yalah, rasa memang itulah situasi yang pemain ni nak keluar, nak berhenti, nak activate clause. I mean macam mana dia punya pembatalan tu. Di dua telah mati bapak gitu lah kan. Betul tak ibarat dia gitulah kan. Dia bukan tak nak, tapi kalau dia buat dia rasa macam mengharap lah kan. Tapi untuk menjawab soalan Amin tu, dia ni dah tahun 2022 untuk aku. Kita berbincang pasal masalah gaji, masalah soalan dah Amin banyak tu. kali. Soalan Amin tu pun actually macam mana as a player, betul. Tapi untuk aku inilah, mungkin senang untuk bercakap, tapi inilah perjuangan. Betul. Bila kau nak betulkan sesuatu, ada perjuangan yang kena buat. Untuk aku cukup lah. Maksudnya kena ada satu time yang player, aku rasa memang ada pun kesedaran akan ada pengorbanan lah maksudnya. Memang betul. Maknanya kita report. Benda ni dia simple 2 bulan report. Sebab bila at the end of the day dia kembali kepada data. Sebab kalau cakap tak bayar, tak ada orang report pun tak boleh. Sebab MFL akan cakap tak ada laporan. Ini pun aku tak tahu, dia tak declare pun berapa orang yang report sebenarnya. Dia boleh jadi isu nanti CEO cakap report kat PFAM tu kan. Report pun ada 2 orang je, player ada 30 contohnya. Tapi aku rasa pemain pun kena bukan main peranan. Aku tak salahkan dia orang, betul main peranan. Dari segi apa tahu, sebelum kau nak tanda tangan kontrak, betul, kau tengok dulu siapa pengurusan. Ada rekod ke tak ada rekod? Ada bad history ke apa? Bad history ke tak? Sebab kalau aku jadi macam tu, aku tengok. Aku akan tengok sebab aku dah tahu dah banyak kali dah. Aku akan tengok walaupun dia, tapi dia tak ada kelab yang nak dia macam mana? Okey, tak contoh lah, katakan ada kelab A
Pahang, Okey. tawar 2,000. Okey. Tapi Sarawak United 8,000 saya boleh bayar, dia pergi Sarawak United. Okey. Kalau ada option yang kau boleh pergi ke klub lain yang bayar lebih rendah, Tapi stable. kau stable, tapi kau pergi kat Sarawak United sebab dia janji nak bayar Ya. lebih tinggi. Bagi Itulah, aku itu ni dia punya, kalau kau tanya aku, dia dah jadi cycle tau. Benda yang masalah janji dia macam ni lah. Sebab player pun rasa macam termakan dengan janji manis. Lepas tu tim-tim yang suka janji manis ni pula tak dikenakan hukuman yang setimpal oleh regulator. Minta maaf lah. Lepas tu bagi aku is demolish that team. Mungkin tadi jawapan aku macam Amin cakap tadi, apa akan jadi, kesian lah player. Kalau kita tak demolish ni jadi tahun depan tim tu ada lagi, dia janji manis lagi. Ada player yang dalam dilema, dia tawar gaji best ni. Aku nak pergi hari ni FT contohnya. Hari Kecuali ni FT steady tapi kecil. Tapi macam Izzy cakap lah, kecuali macam tak ada pilihan. Tapi betul Izzy, bila tak ada pilihan, katakan kan, maksudnya daripada kau main bola kena scam, lebih baik kau tak main bola, kau kerja buat benda lain. Yelah. Betul tak? Dia macam menjerat diri lah sebenarnya. For me tak adalah sampai macam tu, because aku nak puji lah, ada tim dekat luar sana yang tim yang social tapi masih bayar. actually, Tapi masih bayar murah lah kan. So, benda tu dia bila kita support benda yang betul, tim yang macam kecil-kecil macam hari ni FT, Kereta FC ni akan grow. Dia will grow. Sebab bila tapi dia benda tak boleh lah janji bulan dan bintang betul, kan. tapi bila dia grow, community tu naik. Isu tu akan lama-lama akan reducing. Sekarang ni isu dia sebab management atau kelab tu membuat benda yang sama. Player pun tak ada, player bukan salah 100%, cuma player pun macam kena ambil inisiatif jugalah. Macam aku cakap, kena pilih. Dan kalau dengar janji manis terus nak pergi, lepas tu jadi balik. Itulah bila kalau player dah tolak, regulator pun tolak pasukan macam ni, bukan ke tak ada, tak wujud. Mungkin tahun tu akan ada pengumuman, akan ada tim yang tak dapat gaji, ataupun ada tim yang demolish half season. Tapi kau tengok impact dia tahun kedua selepas demolish tim-tim yang bagi aku haprak lah, minta maaf lah. Aku ni jadi, sebab aku dah annoying isu ni, boleh tengok banyak kali sangat. Bila kau dah demolish benda tu tahun demi tahun, akan kurang lah. You can get, aku pernah quote, aku pernah cakap benda ni, quality is better than quantity sebenarnya. Liga Super, kalau kita ada 14 tim, tapi 14 tim yang quality, yang stable, yang boleh bayar dan tahu apa cara manage club, it's okay. Kita pun dah 18. Dan bila kita cakap pasal quality, ni lari topik sikit lah. Club quality tak semestinya dia ada kewangan yang besar. Tak ada. Quality ni maksudnya dia jaga kewangan dia. Maksudnya tak perlu kukuh macam kau ada 30-40 juta. 10 juta pun boleh kukuh kalau kau pandai jaga kan. So itu topik yang lain lah. Okay, kita tutup cerita pasal Sarawak United. Kita masuk pula Melaka United. Oh, belum lagi. Melaka United minggu depan. Okey, bahagian kedua kita nak cerita tentang ni yang manis sikit lah. Tadi kita dah cerita benda yang negatif, ni kita cerita benda yang positif lah. Sebelum ni nak cerita pasal KL City, bahagian 2 kita nak cerita pasal KL City. Dan kalau kita nak tengok, sebelum perlawanan KL City menentang PSM Makassar, sebenarnya dah ada isu yang Bernardo Tavares ni, jurulatih PSM Makassar, tak puas hati kenapa penganjuran saingan Piala AFC 2022 mempersoalkan kenapa Kuala Lumpur sekali lagi menjadi tuan rumah. So benda ni pun dah jadi isu lah sebelum perlawanan. Tapi akhirnya KL City cipta kemenangan bergaya ke atas PSM Makassar. Sah KL City juara Piala AFC peringkat ASEAN. Tak angkat piala lah kan. Dia nama je lah kan. Dia juara zone dia pakai zone ASEAN lah. Zone ASEAN dan melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala AFC. Okey, teruja Izzy dengan persembahan. Kau tengok kan game perlawanan tu kan? Game tu aku tengok minit pertama tu nampak, sebab aku tak pernah tengok Makassar main. Sebab masa Makassar kalahkan Kedah pun 1-0, ketika itu pun nampak Kedah pun agak struggle untuk main game tu. Kemudian bila menentang KL tu, minit awal-awal separuh masa pertama, aku ingat 30 minit pertama tu nampak macam seimbang. Game tu nampak macam seimbang. Nanti bila dah mula gol yang pertama, gol yang seterusnya kan, dia datang. Dia macam KL macam kena rasuk lah bila time. Aku tengok pun Makassar pun dia sebenarnya Makassar tu boleh main, tapi aku rasa bila dah asyik gol kan, dia jadi moral down benda tu. Aku nampak ada momen yang bila dia dah 3-2 tu. Ya. Dia nampak KL pun nampak macam ceki. Ceki juga tu. Lepas tu nampak. Boyan Odak dah tak senang duduk lah, garu-garu kepala dah. Itu yang ada pertukaran pemain semua tu. Tapi alhamdulillah lah, dia orang berjaya bercerita dan aku sangat happy tengok game tu malam tu. Aku rasa
game tu bila gol jaringan 2 gol daripada PSM Makassar tu menunjukkan sebenarnya yang KL steady lah mentality dia orang. Sebab selalunya bila dah jadi macam tu kau akan hilang fokus, kau akan hilang motivasi. Tapi sebaliknya tapi sebaliknya berlaku sebab PSM Makassar mengejar untuk menjaringkan gol dan KL mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balas. Dan kita tahu kualiti Paulo Josue dan juga Romain Morales dan juga Jordan Minta. So itu pasal game tu lah, dan kita boleh tengok gol-gol yang dijaringkan tu pun sebenarnya hasilnya memang PSM Makassar punya, yang 2 gol terakhir tu PSM Makassar punya pemain yang tersilap tak salah aku, penalti dan juga ada kesilapan lah. Penalti tu dia terajang kot. Penalti tu obvious terajang. Tu terajang. Goalkeeper kalau kita tengok save yang bola muntah. Ya betul. Dan kalau kita tengok sebenarnya dari segi statistik percubaan KL lebih banyak, penguasaan bola lebih banyak, tapi banyak sikit lah. Kemenangan bola di udara pun lebih baik daripada KL City. KL City juga mempunyai peluang terbuka yang lebih banyak daripada PSM Makassar. Untuk akulah, bila tanya pasal Piala AFC ni, aku rasa dah tiba masa pasukan Malaysia ni ambil serius. Maksudnya sebelum JDT jadi juara Piala AFC, sebenarnya pasukan Malaysia tak ambil serius competition ataupun kejohanan AFC di peringkat Asia. Sebab satu, bajetnya besar, nak kena travel sana sini. Nombor 2, kita lebih suka bermain di liga tempatan. Tapi sebenarnya aku rasa dah tiba masanya, sebab satu, kita akan bertemu pasukan lain, pengalaman berbeza, lawan berbeza. Macam contoh KL, setting pun berbeza. Macam KL, dia travel pergi Vietnam, lawan kat sana kan. Lepas tu sekarang ni nak kena lawan pasukan India di separuh akhir. So aku rasa pengalaman dan platform yang berbeza, dan peringkat Asia ni penting. Dan juga untuk aku, kalau kau nak pemain kau bermain di luar negara, di Asia Tenggara ataupun di Asia, peringkat Asia ni kau kena ambil serius lah. Maksudnya pemain-pemain tempatan ni kalau dia ada cita-cita, kat sinilah dia kena buat nama. Sebab aku dengar cerita macam Arif Aiman pun banyak scout yang tiba-tiba muncul tak mana-mana, buat analisis statistik. Tengok pasal Arif Aiman ni. Kalau bukan sebab competition Asia, orang tak kenal, kita tak akan nampak. Dia macam kau jual kau punya diri lah, kau marketkan diri kau ke satu level yang kau tak pernah buat sebelum ni kan. Kau biasa main, kelab-kelab di Malaysia ni lebih selesa jadi jago kampung di lama sendiri, tapi kat luar kita tak cukup berani berdasarkan jago kampung itu contoh contoh. Jadi macam Amin dah cakap, in terms of budget, so banyak faktor sebenarnya yang merencatkan keinginan untuk bertanding di peringkat Asia. Tapi dia macam asal boleh je pasukan tapi dulu di surround time, apabila JDT berjaya memecah kebuntuan, menjuarai. Dia maksudnya dia dah pergi ke satu level baru yang kelab-kelab lain macam buka mata kan, baru ada effort. And then faktor-faktor yang Amin sebut tu mungkin lama-lama akan terakir sikit-sikit kan. Yelah, kau tak boring ke lawan pasukan sama? Betul. At least walaupun kita tahu PSM Makassar punya pasukan, tak salah aku dia nombor 1 kot dalam Liga Indonesia. Tak salah aku. Sekarang dah satu sebab masa tu nombor 3. Nombor 3 ke top 3 ke apalah, macam tu lah 50 perlawanan lah sebelum final tu. Tapi cerita dia, walaupun okey lah, mungkin KL lebih baik ke apa, tak kisahlah kan. Mungkin kalau kita main kat sana mungkin berbeza, tapi at least benda yang berbeza kita hadap tau, daripada kita tengok kita asyik lawan pasukan Terengganu, nanti Piala Malaysia lawan juga pasukan ni, nanti Piala FA lawan juga pasukan-pasukan ni. So bagi aku Asia ni lebih banyak slot lebih baik lah untuk pasukan. Dan untuk Juh pula, kau rasa apa faktor yang mendorong kejayaan KL City ni? Okay, aku cakap as keseluruhan lah, bukan dari segi final. Untuk aku KL City ni faktor utama dia adalah announcement Syahidan Kasim aja tak dia. Sebab dia menjadi yang baru. Betul. Syahidan Kasim nanti lepas tu terus nak bagi bonus 30,000 seorang. Okay, tapi aku sentuh management sikit. Adalah dalam joke tu, di mana ni Stanley Bernard cakap sendiri, di mana presiden kepada KLFA adalah dari Khalid Samad. Betul. Okay, dan presiden KL City adalah Syahidan Kasim. So dia cakap ada beberapa faktor, walaupun dari segi politik point of view yang berbeza, tapi dia kata, Stanley Bernard sendiri cakap resources tu yang penting. Orang-orang influence, yang orang-orang berpengaruh ni sanggup ketepikan
orang kata dia punya politik minded lah. Okay, that is number one untuk aku dari segi management. Dari segi management juga lagi untuk aku stability. Ni yang bagi aku rasa ini yang aku nampak kat KL City, di mana pasukan scouting dia tahu apa yang nak dilakukan. Aku tak nak sebutlah pasukan yang yang tak stable lah. Maksud aku kenapa KL City ni stable, di mana player import dia yang kita tengok Paulo Jose. Ini adalah tahun kelima dia. Daripada 2017 ni tahun kelima. Meaning KL City punya back staff tahu apa yang player mana yang suit. Okay, ni aku cerita pasal orang kata import player dia je lah. Okay, lepas tu di pertengahan musim dia loan Jordan Minta. Untuk apa? Sebab macam Amin cakap, preparation untuk AFC ni. Dia dah tahu. Bagi aku stability tu, dia play safe lah sebenarnya. Sebab bila kita cakap pasal scouting, KL pun tak ada scouting. Dia mengharapkan Bojan sebenarnya. Bojan dan juga Julatis situ. The reason kenapa dia ambil macam Jordan Minta ni, sebab dia tahu Jordan Minta adalah pemain Romain Morales contohnya. Giancarlo ni dia dah lama juga, dah 2 tahun lah, 2 tahun. Tapi Giancarlo ni pun dia orang macam risk juga. Betul. Sebab bila kau ambil daripada luar, kau tak tahu apa risiko yang kau akan hadapi. Contoh, dia orang struggle dengan nak cari striker yang dia orang tak jumpa-jumpa. Tu yang dia orang loan Jordan Minta. Kan sebelum ni dia ambil ada satu striker ni tak jadi. Lepas tu sebelum tu striker daripada Terengganu ada Dominic Da Silva ke apa, pun tak jadi juga. So tapi aku agree dengan apa yang Jufri cakap, which masuk ke point aku nak cerita salah satu faktor yang paling penting adalah Paulo Josue itu sendiri. Sebab dari 2017 persembahan konsisten, buat stability untuk pasukan. Kau tahu kebolehan hantaran beliau, free kick, corner kick, apa semua, bukan setakat tu, hantaran through ball, hantaran yang cantik bila nak counter attack semua, tu satu. Lepas tu kau tengok kat sini, dari segi professionalism, dia setiap kali kalau KL bermain dia bagi 100%. Dan kau kena ingat sejak tahun 2017 KL banyak jatuh naik tau, jatuh bangun. Maksudnya dia stay dengan KL. Tak salah aku ada main di Liga Perdana, dan Paulo Josue berada di situ. Dan benda paling yang terbaik yang aku nampak kat Paulo Josue ni adalah leadership quality dia. Sebab apa tau? Dia boleh jaringkan hat-trick, tapi dia bagi bola tu dekat Hadin. Sebab dia lagi pentingkan harmoni pasukan daripada kejayaan individu dia sendiri. Maksudnya dia kata Hadin nak dapat, aku dengar cerita sebab nak dapat anak, so dia nak bagi hadiah, nak bagi confident, nak bagi motivasi kepada Hadin untuk menjaringkan gol. Kau nampak tak? Dia tak, orang kata, pentingkan diri sendirilah. Dan berbalik macam Juf cakap, Paulo Josue tu antara import yang boleh kata paling underrated lah kalau kau tanya aku. Kan? Dan juga aku rasa pemain-pemain yang dia tanda tangan macam Romain Morales, Jordan Minta, dia tahu player ni bagus. Aku tak akan ambil player yang aku tak tahu. Dan betul. Dan yang paling penting, kita tak nak tengok macam setengah tim yang macam, kenapa stability? Sebab tiap-tiap tahun tukar import baru. Lepas tu masih mencari satu ayam tambatan daripada import. Betul-betul tukar benda. So memang macam mana kau nak dapat stability dalam tim tu? So aku cakap KL, walaupun dia sabarlah, maknanya dia pembelian yang dia beli, mungkin dia pecah scout tu, walaupun kau cakap tak ada scouting, which is siapa yang punya call tu adalah sangat baik. Yalah. Usually kat Malaysia ni dia akan mengharapkan jurulatih lah. Jurulatih. Dan aku rasa itu cakap, kau ambil risiko tak ambil risiko. Kenapa banyak pasukan lain yang ambil pasukan dalam ni yang boleh pakai je, sebab dia orang tahu. Macam Terengganu, dia ambil Kepa dengan Kipre. Kenapa? Sebab dia dah tahu, dah pernah main Kedah, dah pernah main ni kan. Sebab tu lagi satu contoh Selangor, kenapa dia struggle, sebab dia tak ada scouting system yang dia mengharapkan coach, agent semua. Dia ambil daripada luar yang kita tak nampak history dia semua. Itu yang struggle. Tu cerita lain lah. Tapi satu lagi istimewa pasal Paulo Josue ni yang aku nak cerita, dah tak ada lagi kesetiaan. Bagi aku dia ni memang loyalty dia memang number one lah. Dan dah 5 tahun bersama KL, jatuh bangun kan. So aku rasa memang ini salah satu faktor. Dan aku ada tanya penyokong KL Nizam, tak tahu korang kenal lah. Dia memang menyokong KL. Dia cakap, aku tanya dia apa faktor. Dia cakap kat aku, satu je dia cakap, faktor terbesar adalah Bojan yang mengekalkan harmoni yang baik dalam pasukan, dalam skuad. Itu yang Paulo Josue, kau nampak Paulo Josue dengan Hadin. So dia kata taktikal Bojan ni simple je. Dia kata main untuk menang. Aku tak main cantik,
tapi efektif. Maksudnya dia tahu limitation, kelemahan dan kekuatan pasukan. Dia menggunakan kekuatan sahaja. Maksudnya aku tak perlu nak kena main passing, nak kena ni. Aku efektif je, cukup. Aku ada player ni, ini limit player aku main macam tu. So ini yang dikatakan oleh Nizam, dan faktor Bojan tu sangat besar lah. Dan mungkin untuk support Bojan tu di belakang adalah Stanley lah, kan. Apa lagi faktor yang kau rasa KL? Aku rasa untuk faktor yang menang separuh akhir ke ataupun kita Tak, keseluruhan lah. Aku rasa di samping point yang korang cakap, import, stability yang akan, and then Boyan sendiri, aku rasa kau pernah sentuh pengurusan tadi kan? Pengurusan dah sentuh. Aku rasa pengurusan tu main yang kalau untuk separuh akhir tu, satu lagi sebab pun yang hari tu final sebab main dekat home. Sebab tu KL pun memang minta untuk main lawan Mogun Bagan tu ke apa ke tu, kelab India tu pun nak main dekat home juga. Itu pun one of the Tapi Roma Morales ada cakap, dia kata liga kita dah improve, betul? Ya, betul. Roma Morales menyatakan kualiti Liga Super makin naik. Aku rasa itulah sebab macam aku cakap awal, fokus kita bukan kepada domestik. Aku rasa lepas JDT buka ruang tu, pemikiran lebih terbuka untuk pasukan ni melangkah lebih jauh. Sebelum ni pun kita tak ada wide coverage. Aku rasa ada je pasukan daripada Kelantan dulu sampai Suku Air AFC ada, walaupun di Belasah, Kedah pun ada, tetapi media kita sendiri pun tak cover secara meluas, aku rasa. Jadi aku ingat zaman macam Kelantan ada pergi main Asia kan, Piala AFC pakai baju Adabi, kalau kau ingat kan. Itu pun macam gitu je lah. Faham tak? Selangor pun sebelum ni walaupun dapat pergi Piala AFC pun alah setakat quarter final. Tapi bila Suku Air Piala Malaysia, kau tengok dia punya letup cerita. Itu kita tak hype kan Asia ni. Kita tak hype kan tu lah media tu. Tapi untuk aku rasa lah Amin, untuk jawab soalan kau tu, aku tak menjawab lagi. Aku rasa mostly korang semua dah sentuh. Tapi aku memang, kalau kau tanya aku awal tadi, aku jawab memang Bojan. Oh, bukan Boyak. Bukan Boyak. Memang Bojan. Bojan lah dia punya tunjang utama yang menjadikan KL begini sekarang ni. Dan konsisten. Bukan Khalid lah. Bukan. Icon ke tu? Bukan. Bukan. Okey, aku akhirilah dengan apa yang kita telah bincangkan. KL City bakal menentang pasukan daripada India, Mohun Bagan, untuk saingan separuh akhir Piala AFC. Selain itu, KL City berjaya membawa balik habuan sebanyak 450,000 selaku juara zon ASEAN. So sebelum ni kita tengok ada timbul spekulasi pasukan dari India tidak boleh bermain kerana telah digantung oleh FIFA kerana masalah Persatuan Bola Sepak di India. Tapi maksudnya kalau dia tak bermain, KL City berpeluang secara automatik untuk bermain di final. Tapi dijangka ditarik balik pergantungan tersebut, dan kelab ibu kota ni akan berdepan lah pasukan daripada kelab daripada India ni 7 September tak salah aku. Dan untuk tengok prestasi Mohun Bagan ni sebelum ni, menduduki tangga ketiga dalam Liga Super India sebelum ni, musim lepas. Tewas dalam playoff separuh akhir. Ni bila aku cakap pasal playoff ni, ada orang selalu cakap, ada ke playoff dalam dunia ni? Ni India ISL, India Super League, nak tentukan juara dia orang main playoff. Mereka juga mempunyai penjaring terbanyak pemain tempatan India dengan 8 gol musim lepas, iaitu Liston Kolako. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.